Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani. Bersama aku Artini Sisamdin di Mabare Bajau. Dembang itu Jumaat 24 Oktober 2025. Petekor PRU Dun Sabah ke-10 Kementerian Kesihatan Malaysia mentingkat persediaan soal peningkatan kes influenza A tak Sabah. Setakat itu 1,744 kes influenza A direkod tak Sabah. Menteri ini Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad marak KKM Betiru melan pengendaan rapi narusan pitu klinik sentinel penyakit dokon influenza atau ILI tak seluruh lat. Klinik tebiak memposok sandakan Tawau, Manggatal, Luyang, Lat Datu, Membakut, Kota Tandek, tak Kota Marudu. Sendiri Hospital Queen Elizabeth tak Kota Kinabalu, ko Hospital Wanita ko Kanak-Kanak Sabah tak Likas, Nut binuat sebagai fasiliti Sentinel Sari untuk nandau kes jangkitan pernafasan anu serius. Apa lagi langkah-langkahnya? Pertama adalah memperkukuhkan surveillance genomik. Genomik ni kita sentiasa membuat genetic sequencing. Kalau ada influenza A ini dia sentiasa bermutasi dan kita sentiasa memantau kalau ada yang lebih virulent, lebih ganas lagi. Virus influenza A adalah H3N2 ya. Kita tahu dia tidak terlalu ganas macam influenza yang lain, tapi juga kadang-kali membawa moderate biasanya simptomnya. Antara pihak persediaan terposok bertingkat surveillance genomik, pengasingan kes positif, kopan matongan bekalan tos, ko antiviral, sukup tak semimon fasiliti kesihatan awam. KKM not betuan pengundi anurun tanda-tanda endok makai penombol muo, ngejogo etika semasa kol, koban, kopan ngejarakan diri semasa run tak tungan ngundi untuk nangkisan jangkitan. Tindakan proaktif tu mengikituan komitmen KKM, diom matongan kesihatan awam tarus terpelihara, ko proses demokrasi semasa PRU Dun Sabah, penelan diom prian selamat. Itu harapan rakyat Sabah petekor PRU Dun Sabah ke-10. Rakyat Sabah ingin kepimpinan bau tekong kepastian kesejahteraan rakyat terus terjamin, ko Sabah terus maju sebiak engkau kemakmuran negara. And we also hope that we can get more tourists to come into Sabah that will actually give stimulus to our economy. And we hope that economy in all sectors will be good in after the upcoming PRU. The best thing is unity. That is what we hope for. Yang saya harapkan untuk anak muda diberikan keutamaan, diberikan banyak peluang pekerjaan, bantu banyak kesawanan untuk anak muda lepas PRU nanti. Saya mengharapkan lagi Sabah lagi maju dari segi kita mau pemimpin yang lagi turun padang, lagi bertanggungjawab, lagi faham tentang penduduk rakyat di Sabah ini, tentang masalah terutamanya dari segi jalan raya, air, electricity. Mengatasi isu buli secara berkesan, Perintah Betiru diam usaha mengkilau Tribunal Anti-Buli dekat mekanisme lingau kok mesra mangsa buli. Tribunal akan muan alternatif penyelesaian lebih lingau kok berkesan, tak mangsa berbanding proses mahkamah, biasa anu ngendok masa anu betah. So the Sexual Harassment Tribunal under Kementerian Wanita is 90 days. So we hope this tribunal will come up with the processes lah. Could be within 60 days or 90 days. So if you do have a quasi judicial, you go to the tribunal and the process is faster and is regarding civil matter, the satisfaction is more there lah. Cadangan pemerunan tribunal tu binentang diom mesyuarat jemaah menteri tak 22 Ogos anunut ngelulusan pemerunan jawatan kuasa khas nguatasan isu buli. Perintapan sedang neliti rang undang-undang anti-buli 2025 untuk mentingkat pelindungan terutama ni tak golongan endia 10 tahun. Beliau tinuan media selepas ngogo tak sesi Town Hall anti-buli siri Sabah tak Kota Kinabalu. Siri jelajah Town Hall anti-buli anu ngempon tak Putrajaya tak 10 September dau ngelintar tak seluruh negara. Tungan penting untuk mekalai suruh rakyat untuk dasar anu terwak gubal, iono berlandas tak realiti masyarakat.
Luangan saksi kekanap peluak muan keterangan bau diom prosiding inquest kepataian Zara Khairina Mahathir. Nut kenyataan pasukan peguam keluarga, saksi ke-20 marak, ngito Zara petondok ke remot tak songom kejadian, 15 Julai dau. Saksi Nut marak ngito Zara tak tandas masa ngagat, tak meluar bilik buai. Saksi ke-20 kaupan marak, ngito Zara tak tandas anu somo, kopan dekau tulisan tangan ampun mangso anu tinulis, doakan Zara Khairina menjadi badar. Mahkamah Korona netapan prosiding inquest sinambung tak 5 ngabut 20 November bunda. Habar alap untuk warga koperasi. Kementerian Penanganan Usahawan Koperasi Kuskop umum sumbangan tak tabung pendidikan angkasa penenik lekat RM500,000 tak RM2 juta tahun tu. Peningkatan dana tu muan peluang lebih lagak tak ban anak-anak komuniti koperasi, khususnya golongan kurang kemampuan untuk mekulit tabangan pendidikan. Itu tambahan sekali ganda supaya Yayasan Angkasa dapat membantu lebih ramai lagi anak-anak dari kalangan ahli koperasi yang memerlukan bantuan ini. Khususnya dari kalangan B40 ataupun keluarga yang berhadapan dengan cabaran untuk menampung iuran pengajian anak-anak mereka di kampus pengajian. Datuk Iwan Marabges lapas ngelasaran tabung pendidikan Yayasan Angkasa Khas untuk anak-anak Sabah tak Kota Kinabalu. Datuk Iwan ndok lebih iko koperasi kok syarikat korporat peluang untuk numbang untuk meningkat penangunan pendidikan koperasi tak seluruh negara. Narusan tabung kas tu, Yayasan Angkasa ngensasar sekurang-kurang ni telumpuk pelajar anak koperasi tak Sabah akan nerima beasiswa kok tabangan pendidikan untuk sesi akademik 2026-2027. Kita harap dengan adanya peningkatan jumlah sumbangan daripada koperasi di Sabah ke dalam tabung tu lebih ramai pelajar-pelajar yang daripada Sabah akan boleh kita tawarkan. Untuk kita taja mereka ni bayar siswanya kepada mereka yang menuntut dekat Universiti Keusahawanan Kooperatif Malaysia. Pikap proaktif tu enggak sekadar nambangan pelajar, tapi not metingkat masa bundak koperasi Malaysia entedo merun lebih ko tenaga murak anu berilmu ko ben daya saing. Teknologi kecerdasan buatan atau AI enggai sekadar alat digital, tapi subai penejadi tungan ngendidik kok mentuk jiwa pelajar. Lee warga pendidik penetua makai teknologi itu untuk medarasan nilai kemanusiaan diom kalangan generasi muda. Peranan guru-guru pendidikan Islam dan guru secara keseluruhannya ialah untuk mengembalikan jiwa kemanusiaan itu kepada anak murid itu. Dan ini untuk memastikan kita tidak terheret dengan apa yang berlaku di alam digital dan juga AI dan sebagainya itu sebaik mungkin. Datuk Dr. Amin Senin Marabges masa metekoan ucap tama diam conversion ko Persidangan Pendidikan Islam ko Bahasa Arab Antarabangsa ko PIBA 2025 ta SICC Kota Kinabalu. Program tu anjuran bersama Jabatan Pendidikan Las Sabah, Universiti Malaysia Sabah UMS ko Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sabah. Bertujuan sahub ilmu ko pan neroka cara digitalisasi diom pendidikan Islam ko Bahasa Arab. Inisiatif tu ni harap teko merun pelajar anu gaijo, pandai teknologi, tapi pan merun jiwa kemanusiaan anu seimbang diom sodop era kecerdasan buatan. Belanjawan 2026, Sabah Electricity nambut alap peruntukan dekau titik 2 bilion ringgit untuk menjamin kestabilan bekalan elektrik Telatu. Ini adalah salah satu announcement dekat bajet yang sangat positif dan memberangsangkan ya. Sebab dengan allocation ini maka kita punya bukan saja Sabah Energy tetapi Sabah Energy Roadmap dan Master Plan insya-Allah dengan allocation atau bajet yang telah diberikan itu kita dapat mencapai target untuk mengangkat reserve margin kita
kepada 30% dan juga insya-Allah kita boleh mencapai SAIDI kepada 100 minit pada 2030. Beliau tinuan media tak lau vendor Sabah Electricity 2025 tak SICC Kota Kinabalu. Perintah Persekutuan PAN akan mayat projek talian pengantaran Southern Link engkau peruntukan RM765 juta untuk matongan kesinambungan bekanan elektrik tak latu. Selepas kejadian tanah kebo tak penampang, anu mekat dua talian pengantaran elektrik Voltan Langa anu nebab kesawan bekanan elektrik tak pantai timur Sabah. Begini kabar Air Bajau ke Moptu. Aku Artinisi Samdin, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.